Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. 3 jawatan kuasa bawah Majlis Ekonomi Bumiputera MEB bukan sekadar memantau resolusi yang diluluskan. Sebaliknya turut berperanan mencari dana serta mekanisme untuk melaksanakannya. 3 jawatan kuasa berkenaan ialah Jawatan Kuasa Induk, Pemandu dan Kerja. Timbalan Perdana Menteri juga telah mengarahkan MARA untuk memulakan usaha tersebut bagi memperoleh dana tambahan sumbangan wakaf kumpulan sasaran. MOT akan berusaha sebaiknya mendapatkan kelulusan Kabinet bagi menandatangani kontrak baru dengan Ocean Infinity untuk sambung semula pencarian pesawat MH370. Menterinya Anthony Loke beri jaminan tindakan berhubung perkara itu akan dilaksana secepat mungkin. Beliau mendedahkan terdapat sedikit kemajuan dalam beberapa penyelidikan dan teknologi baru yang dibentangkan kepada pihaknya. Langkah mendepani impak cuaca panas ke atas sektor pertanian perlu segera dicari agensi berkaitan. Ini termasuk meneliti kaedah pembajaan, jadual tanaman dan benih pertanian baru yang bersesuaian. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan menekankan kepentingan usaha berkenaan bagi menjamin pengeluaran berterusan hasil padi negara sekaligus memenuhi permintaan domestik. Susulan cuaca panas yang melanda beberapa negeri di utara Semenanjung, pihak sekolah perlu patuh berkeliling khusus dikeluarkan KPM berkaitan aktiviti dan keperluan pakaian pelajar mengikut cuaca. Kementerian masih kekalkan garis panduan cuaca panas yang digunakan sebelum ini mengikut kesesuaian semasa. Projek pembangunan tanaman bawang dijangka diperluas ke Sabah dan Sarawak. Ia bagi menampung permintaan peringkat domestik. Bagaimanapun, kajian secara menyeluruh perlu dilaksana. Pihak berwajib bagi memastikan projek itu berjalan lancar. Ini termasuk penilaian kesesuaian tanah. Tarikh melihat anak bulan Ramadan ditetapkan pada 10 Mac ini. Perkara itu dimaklumkan Pejabat Penyimpan Mohon Besar Raja-Raja. Majlis Raja-Raja berkenaan cara tetapkan tarikh permulaan puasa berdasarkan ruqyah dan hisab. Pembangunan bandar baru Bagan Datuk dijangka siap dalam tempoh 3 hingga 5 tahun lagi. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Zakir Hamidi, kerajaan kini dalam proses pengambilan tanah. Bandar baru itu melibatkan keluasan 155.8 hektar. Ops Kesan, 24 notis dikeluarkan KPDN hasil pemeriksaan ke atas 1,016 premis bermula 1 Mac lalu. Menteri berkenaan maklumkan peniaga yang terima notis perlu beri maklum balas dalam tempoh 4 hari kepada kementerian. Ia bagi membolehkan KPDN teliti sama ada pelarasan harga dibuat perniagaan selari dan tidak bertentangan dengan Akta Kawalan Harga dan Anti Penjatutan 2011. Keterujaan memahami pelbagai aspek agama perlu diimbangi dengan ilmu supaya tidak tersasar. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dr. Zulkifli Hassan berkata, perkembangan mendapatkan kefahaman agama semakin baik namun perlu berhati-hati dalam meneliti serta menapis setiap maklumat yang diterima. Transaksi pemindahan wang berjumlah 3.8 bilion ringgit ke 43 negara dicaki hasil kegiatan penipuan berjaya dikesan PDRM. Bukit Aman mendedahkan ia dilakukan melalui 15 syarikat perdagangan berdaftar di Malaysia bermula 2021 hingga tahun lepas. Terhadap pendaftaran syarikat dan pembukaan akaun bank atas nama syarikat dipercayai untuk jadikan akaun keldai. 6,283 kes jenayah komersial direkodkan sepanjang 2 bulan pertama tahun ini. Nilai kerugian lebih 660 juta ringgit. Jumlah itu meningkat 150% berbanding 265.8 juta ringgit yang dicatat bagi tempoh sama tahun lepas. Baik, ini pula berhubung syarikat pelaburan AUFMBZ Consortium yang disahkan beroperasi tanpa lesen. Polis rasa siasatan mengenainya kepada Suruhanjaya Security SC. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman memaklumkan pihaknya belum terima laporan berhubung syarikat itu dan pemiliknya.
Sebuah syarikat pengeluar produk sarung tangan didenda RM20,000 oleh Mahkamah Session Kulim selepas mengaku salah melepaskan fluen perindustrian melebihi had ke dalam longkang awam tahun lepas. Pengarah JS Kedah menyatakan syarikat berkenaan didapati melepaskan fluen ke dalam longkang awam pada 23 Mei 2023. Peniaga tidak terlibat kenaikan SST diingatkan tidak ambil kesempatan naikkan harga barang untuk kaut untung lebih. KPDN terima aduan berhubung sebuah pasaraya di Selangor naikkan harga air mineral 9.5 liter secara melampau. Harganya mencecah hampir RM24 sedangkan ianya biasa dijual pada harga RM11.90. KPDN akan segera lakukan siasatan. Pendekatan lebih inklusif diambil dalam menangani masalah gelandangan dengan menyediakan latihan kemahiran secara berterusan kepada golongan berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dr. Zaliha Mustafa berkata latihan kemahiran itu disediakan Jabatan Kebajikan Masyarakat bersama Yayasan Kebajikan Negara. Latihan itu akan bantu mendapatkan pekerjaan sekaligus menjana pendapatan. Dua lelaki warga Emas ditemukan rentung dalam kebakaran melibatkan 16 unit rumah setinggan berhadapan Scott Garden, Jalan Klang Lama. Menurut kenyataan pihak bomba, keadaan rumah yang terlalu rapat antara satu sama lain mengakibatkan operasi pemadaman agak sukar. Bagaimanapun, kebakaran itu berjaya dikawal dengan 12 buah unit rumah terbakar 100% dan 4 unit rumah terbakar 50%. 6 kes ingatan ubur-ubur berbisa diterima Jabatan Kesihatan Kelantan Jumaat lepas melibatkan kanak-kanak. Pengarahnya memaklumkan 2 kes dikesan di Pantai Melawi dan 4 lagi di Pantai Baru Bacok. Mangsa yang terkena sengatan akan alami kesakitan, bengkak dan gatal-gatal pada tempat sengatan. Tiada antivenom untuk bisa daripada sengatan berkenaan. 2 maut selepas 2 motosikal bertembung di Tumpat Kelantan hasil siasatan motosikal ditunggang seorang remaja memotong sebuah kereta dan masuk ke laluan bertentangan sebelum bertembung dengan sebuah lagi motosikal ditunggang warga Emas. Menurut polis Tumpat, warga Emas terbabit meninggal dunia di tempat kejadian. Remaja berkenaan pula meninggal dunia ketika terima rawatan di hospital. 19 penumpang termasuk pemandu bas ekspres cedera selepas terlibat kemalangan dengan sebuah kenderaan pacuan 4 roda. Kejadian berlaku di Jalan Ipoh Lumut berdekatan Jangkat Cermin Water. Menurut penolong pengarah bahagian operasi JBPM Perak, 2 daripada penumpang bas turut cedera parah. Operasi penyelamat disertai anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Air Tawar Sitiawan dan Manjung. Kementerian Sumber Manusia telah dijenamakan semula dan akan guna akronim KESUMA bermula hari ini. KESUMA dipetik daripada suku kata awal frasa setiap perkataan Kementerian Sumber Manusia. KESUMA merupakan perkataan lama dalam bahasa Melayu yang bererti bunga. Anak kelahiran Sungai Manik Teluk Intan Muhammad Zulkifli Muhammad Jaiz dinobatkan sebagai Bakat Muda Sezaman BMS 2023. Kemenangan itu membolehkan beliau bawa pulang wang tunai berjumlah RM30,000. BMS, Anjuran Balai Seni Negara, merupakan platform untuk mengangkat bakat-bakat muda dalam seni kontemporari melibatkan 68 penyertaan awal. Majlis tersebut disempurnakan timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Awad Zahid Hamidi di dataran Menara Condong, Teluk Intan. Tengku Mahkota Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Bilal Shah menjadi putera Raja Pahang pertama mudik menghulu Sungai Pahang sepanjang 400 km. Sejarah itu terukir melalui ekspedisi Mahkota Mudik Sungai Pahang yang berlangsung selama 4 hari. Sebanyak 6 daerah akan dijelajahi baginda bermula Pekan, Maran, Mera, Temerloh, Jerantut dan berakhir di Lipis. RM244 juta diperuntukkan bagi penyediaan skim bantuan kebajikan kepada veteran ATM pada tahun ini. Ia meliputi aspek kesihatan, pendidikan, perumahan termasuk bantuan sara hidup. Kerajaan juga telah meningkatkan peruntukan bayaran sara hidup sebanyak 3 kali ganda, iaitu daripada RM54 juta kepada RM174 juta. Telegram sedia bekerjasama dengan MCMC bagi berkemas aspek kawal selia platform berkenaan terutama dalam bantras aktiviti skam dan judi dalam talian. Menteri Komunikasi berkata,
Perkara itu dinyatakan sendiri Ketua Pegawai Eksekutif Telegram, Pavel Durov, ketika perjumpaan di Dubai. Perbincangan ditelankan amat positif dan memberi fokus kepada perkara berkaitan kerangka kawal selia dan teknologi baru termasuk kecerdasan buatan AI. KWSP umum dividen 5.5% untuk simpanan konvensional dan 5.4% simpanan syariah bagi tahun 2023. Agihan dividen RM57.81 bilion akan beri manfaat kepada lebih 16 juta ahli. Kadar dividen tahun ini lebih tinggi berbanding tahun lepas. Jurang kadar dividen simpanan konvensional dan simpanan syariah KWSP bagi tahun 2023 telah berkurang berbanding sebelumnya. Menteri Kewangan II memaklumkan perbezaan kadar dividen antara kedua-dua simpanan itu adalah kira-kira 0.6% sebelum ini. Tetapi tahun ini, ia hanyalah 0.1%. Aset pelaburan KWSP terus tumbuh kukuh dengan merekodkan RM1.1 trilion pada 2023. Ia peningkatan 13% berbanding RM1.0 trilion tahun sebelumnya. Prestasi didorong caruman kasar ringgit hampir RM100 bilion dan pendapatan pelaburan. 62% daripada aset pelaburan KWSP dilabur dalam pasaran domestik yang menjana 47% daripada keseluruhan pendapatan pelaburan berjumlah RM66.9 bilion sekaligus beri kestabilan kepada keseluruhan pendapatan pelaburan KWSP. Lebih 20,000 pengguna di Perlis telah menikmati manfaat hasil 40 program penjualan agro madani yang telah dilaksana sehingga kini. Ini termasuk program jualan agro madani sempena Pesta Angin Timur Perlis 2024 di Kampung Lat Seribu, Tambun Tulang. Menurut Pengarah Fama Negeri, pihaknya menetapkan sasaran 233 jualan agro madani sepanjang tahun ini. Inisiatif kerajaan tingkatkan akses kemudahan pembiayaan kredit mikro kepada usahawan Bumi Putra disambut baik. Agrobank menyatakan dana yang disalur kerajaan beri peluang kepada usahawan untuk bangunkan sektor pertanian secara lestari, seterusnya meningkatkan kemampanan ekonomi negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Melbourne bagi memulakan lawatan rasmi 5 hari ke Australia. Beliau akan menghadiri mesyuarat tahunan antara pemimpin Malaysia Australia kali kedua dan sidang kemuncak khas ASEAN Australia. Ini merupakan lawatan kerja pertama Datuk Seri Anwar ke Australia sejak beliau memegang jawatan Perdana Menteri pada 24 November 2022. Lawatan rasmi Perdana Menteri ke Australia sehingga 7 Mac adalah atas jemputan rakan sejawatnya Anthony Albanese. Angka kematian rakyat Palestin kini mencecah 30,410 orang. 90 daripadanya terbunuh dalam tempoh 24 jam lalu. Antara yang terkorban ialah 2 bayi kembar, Naim dan Wissam Abu Anza yang maut selepas rumah didiami di bedil tentera Zionis. Serangan di Rafah itu turut mengorbankan 12 lagi ahli keluarga bayi malang itu. Sementara itu, saudara mara dan kenalan menghadiri pengebumian seorang kanak-kanak lelaki Palestin berusia 13 tahun yang terbunuh dalam serangan tentera Israel berhampiran Ramallah di tebing barat. Muhammad Zaid ditembak pada bahagian dada ketika berlindung di kamp pelarian Al-Jalazun pada Ahad. Agensi berita rasmi Palestin, Wafa, melaporkan kanak-kanak itu mengalami pendarahan selama kira-kira sejam sebelum tentera Israel menyerahkannya kepada pasukan perubatan Palestin. Presiden Parti Liga Muslim Pakistan Nawaz Muhammad Shehbaz Sharif sekali lagi dipilih sebagai Perdana Menteri Pakistan. Keputusan dibuat Dewan Rakyat dengan 201 undi. Manakala seorang lagi calon, Omar Ayub Khan, hanya terima 92 undi. Ahli Parlimen yang baru dilantik mengangkat sumpah pada sidang pertama Parlimen ke-16 pada Khamis lepas. Raja Norway, Raja Harald ke-5 berangkat pulang dari lapangan terbang antarabangsa Langkawi tengah hari semalam. Baginda akan jalani rawatan lanjut di Rikshospitalet di Norway. Menurut kenyataan kerabat Raja Norway, baginda akan bercuti selama 2 minggu. Putera mahkota akan jalankan tugas sebagai pemangku raja. Pada Sabtu, Raja Harald ke-5 berjaya menjalani prosedur implan perentak jantung di Hospital Sultan Amalia di Langkawi.
Saudara, sekian Kanta 744 dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.